Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Malam ni kita sambung huraian berkaitan dengan tulisan almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala yang bertajuk merungkai pertelingkahan isu akidah di antara salaf dan khalaf. Malam ni muka surat yang ke-17. Muka surat yang ke-17 dengan tajuk menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Al-Banna menekankan konsep akidah ketiga dan usul yang ke-10, iaitu menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala sifat yang tidak layak dengan kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci daripada segala sifat kekurangan. Al-Quran menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama yang baik. Surah Taha ayat yang ke-8 menyebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan ataupun tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Lahul asmaul husna. Lahul asmaul husna, untuknya segala nama yang baik. Baik. Sidang hadirin mukminin, perenggan yang pertama ini, muka surat yang ke-17 adalah lanjutan daripada perbahasan kita yang lampau, iaitu berkenaan dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang ni yang mana kita dah banyak kali sebut berkaitan dengan satu tajuk dalam pengajian tauhid yang kita panggil sebagai tauhid tiga ataupun tiga serangkai. Dan topik berkenaan dengan tauhid tiga serangkai ini memang kontroversi. Baik, kenapa disebut tiga serangkai? Sebab yang pertamanya tauhid rububiyah, yang keduanya tauhid uluhiyah, yang ketiganya asma' dan sifat. Jadi malam ni kita masuk asma' dan sifat. Baik, saya nak kongsi malam ni tuan-tuan, contohnya fatwa-fatwa yang ada dalam negara kita berkenaan dengan tauhid tiga ni. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma' wa sifat.
Baik, satu contoh yang saya boleh kongsi pada malam ni ialah apa yang ada di dalam fatwa Pulau Pinang, kan? Fatwa Pulau Pinang. Kalau saya boleh share dalam dalam grup WhatsApp, tuan-tuan boleh tengok dalam grup WhatsApp. Saya cuba share dalam tu. Ini bagi siapa yang berminat lah. Baik. Ada? Ada kan? Baik. Bagi sesiapa yang berminat untuk baca sendiri, boleh rujuk dalam link yang saya share dalam grup WhatsApp tu. Ini adalah contoh fatwa yang ada dalam negara kita, dan fatwa ini ialah fatwa bagi negeri Pulau Pinang. Baik, kalau tuan-tuan tengok dalam fatwa itu, soalan yang ditanya kepada mufti Pulau Pinang ialah berkenaan dengan yang pertamanya. Soalan yang pertama itu ialah pembahagian tauhid 3, kan? Apakah dia berasal dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah atau ulama salaf lain? Itu yang pertama soalan dia. Sebab isu dia ialah berkenaan dengan ada dakwaan yang kata tauhid 3 ni sesat, sedangkan yang kita duk mengaji tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma' dan sifat ni semua tu dalil dia berdasarkan Quran dan hadis. Baik, itu soalan yang pertama. Apakah pembahagian tauhid 3 tu berasal daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah atau ulama salaf lain? Sebab apa yang penting sangat sebut nama Ibn Taymiyah ni? Sebab nama Ibn Taymiyah ni memang kontroversi, kan? Memang kontroversi. Yang keduanya ialah asal usul berkaitan dengan tauhid 3. Dia start dari mana? Asal usul dia dan dalil-dalil dia. Apakah ada dalil pasal tauhid 3 ni dalam Quran, dalam hadis, ataupun daripada tulisan ulama yang muktabar? Baik, yang ketiganya ialah apakah pembahagian tauhid 3 ni adalah bid'ah? Ada juga yang kata pembahagian tauhid 3 ni adalah bid'ah. Yang keempat, kenapa tauhid 3 tidak dijadikan sebagai silibus mata pelajaran pendidikan Islam? Yang kelima, apakah kitab-kitab yang membahaskan tauhid 3? Yang tu tuan-tuan boleh baca sendirilah. Baik, cuma ada beberapa perkara yang saya nak highlightkan kepada tuan-tuan sekalian, kepada fatwa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Pulau Pinang ini, yang mana kalau tuan-tuan lihat contohnya perenggan yang berkaitan dengan di bawah tajuk iaitu selepas fasa pembukuan tu, tuan-tuan boleh tengok bagaimana ulasan tu berkenaan dengan cabaran yang ada pada zaman kewujudan golongan sesat, dan kemudian kajian agama berdasarkan kepada falsafah. Lepas tu kemunculan aliran Mu'tazilah. Baik, lepas tu tuan-tuan boleh tengok tajuk dia pengenalan tauhid 3. Macam mana tauhid 3 ni boleh muncul, kan? Rububiyah, uluhiyah dan juga asma' dan sifat. Macam mana dia boleh muncul? Maka kalau tuan-tuan tengok perenggan yang menggunakan tajuk pengenalan tauhid 3 tu, dia sebut tauhid 3 ni apa dia? Iaitu merangkumi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma' wa sifat. Lepas tu dalam fatwa ni dia sebut tauhid rububiyah bermaksud mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada 3 perkara. Yang pertamanya penciptaan, pemilikan dan pentadbiran. Jadi yang tu adakah sesat? Tidak sesat. Itu, dan memang itu adalah akidah kita orang Islam.
kan, iaitu kita mengesakan Allah Ta'ala dari segi penciptaan. Makhluk ini diciptakan oleh Allah Ta'ala semata-mata, kan, tidak ada Tuhan lain, tidak ada pencipta lain selain daripada Allah. Sama dengan pemilikan, ownership, kan, alam ni, makhluk ni milik siapa? Milik Allah, kan, tidak ada siapa pun, tidak ada kuasa lain selain daripada dimiliki oleh hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Quran mengajar kepada kita, kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan, sesungguhnya kami ni, kita semua lillah, milik Allah, kan. Ownership itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya pentadbiran, dan kita duk sebut setiap kali semayang, contohnya kita baca surah Fatihah, kan, alhamdulillahi rabbil alamin, kan, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Jadi sudah tentu bila kita kata tauhid rububiyah, itu bukan sesat, kan, dan itulah tauhid yang sebenarnya yang diajarkan dalam agama kita. Itu satu. Yang kedua, tauhid uluhiyah bermaksud mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah dengan tidak menjadi hamba selain daripada hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dia apa? Tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah. Betul lah, kan? Tauhid uluhiyah ni, bila kita sembahyang, kita doa, tak ada kuasa lain, hanya Allah. Sebab tu kita selama ni tuan-tuan, dalam kuliah-kuliah kita, dalam program kita, yang kita tekankan hanya Allah, kan? Yang kita duk lawan kubur keramat, yang kita duk lawan ritual karut, yang kita duk lawan angkat tangan doa minta dengan orang mati, punca dia kerana tauhid uluhiyah, kan? Sebab kita nak didik masyarakat ni, bila kita minta hanya dengan Allah. Itu yang kita nak didik. Sebab once kita buka pintu supaya boleh minta dengan kuasa lain selain daripada Allah, maka dia akan buka pintu kepada kesesatan, dia akan buka pintu kepada syirik. Dan atas dunia pun tuan-tuan boleh tengok, bila kita buka pintu ni, kita akan buka pintu kepada scammer, kan, penipu-penipu yang menggunakan agama. Orang dah susah, ditimpa musibah, mengalami pelbagai kepayahan, akhirnya ditipu dari segi keuangan, habis ribu, puluh ribu dan sebagainya. Itu kita tak cerita lagi yang ditipu dari segi kehormatan, yang dicabul, yang diperkosa dan sebagainya. Kita tak cerita lagi bagaimana mereka ditipu daripada sudut-sudut lain. Itu punca kenapa kita berjuang sungguh-sungguh supaya tauhid uluhiyah ini diberi penekanan selain pada rububiyah tadi. Yang ketiga, kalau tuan-tuan tengok dalam fatwa ni disebut tauhid asma' dan sifat. Apa dia? Iaitu i'tiqad, mengesakan Tuhan dengan kesempurnaan mutlak dari segala sudut, dengan segala sifat keagungan, kemuliaan dan keindahan yang tidak dikongsi dengan pihak lain daripada sebarang sudut. Baik, itu yang dia sebut di situ. Dan kalau tuan-tuan tengok rujukan di situ, Syarah Akidah Islamiyah oleh Syekh Utsaimin. Dan tuan tengok rujukan di situ, Syarah Akidah Islamiyah oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Sejak bila dia wujud, yang kata tauhid tiga ni, kan, sejak bila dia wujud, maka kalau tuan-tuan tengok di situ, dalam fatwa ni disebut bahawa ada pandangan yang mengatakan bahawa ia telah wujud sebelum zaman Ibn Taymiyah, kan? Mana kalau orang kata Ibn Taymiyah, kita kata sebelum Ibn Taymiyah dah ada dah yang tauhid tiga ni. Manakala bagi pihak yang menentang Ibn Taymiyah, mana ada orang tak setuju dengan Ibn Taymiyah, yang sebagaimana yang kita sedia maklum lah, kan, ada pihak yang tak setuju. Mereka mengatakan bahawa Ibn Taymiyah lah yang menjadi pelopor kepada pembahagian tauhid tiga ni. Maknanya pihak yang tak suka dengan Ibn Taymiyah ni, dia kata sebelum Ibn Taymiyah tak ada tauhid tiga. Tauhid tiga ni yang adanya start dengan Ibn Taymiyah. Baik. Maka dia kata apa di situ? Dia kata bila kita selidiki, kita teliti, jika diteliti, maka kita katakan bahawa secara kontekstual, perbahasan mengenai tauhid tiga telah pun dinyatakan oleh para ulama
sebelum zaman Ibn Taymiyah. Contoh dia bagi siapa? Imam At-Tabari, kan? Maknanya kalau kita mengaji sungguh-sungguh, dari segi kontekstual itu sebelum Ibn Taymiyah dah ada. Contoh siapa dia? Imam At-Tabari. Tapi dia kata dari segi tekstual, orang yang pertama guna istilah ni secara khusus, dia kata Ibn Taymiyah. Baik. Siapa yang tak faham kontekstual dengan tekstual ni, gini sebagai contoh. Maksud dia yang sebut 3 tauhid, kan? Tauhid 3 ni bagi pada 3. 1 apa dia, 2 apa, 3 apa dia, yang sebut secara jelas, secara tekstual. Maknanya dia sebut menggunakan istilah tauhid 3, itu betul Ibn Taymiyah. Tapi sebelum Ibn Taymiyah, ulama lain dah sebut, cuma dia tak sebut tauhid 3. Itu yang kita nak kena faham, kan? Jadi ulama sebelum Ibn Taymiyah, dia dah sebut dah 3 ni, cuma dia tak sebut je tauhid 3. Dia tak sebut tauhid ni dibahagi pada 3, dia tak sebut yang tu. Tapi sudah disebut tauhid uluhiyah, sudah disebut tauhid rububiyah, sudah disebut tentang asma' dan sifat. Nampak tak? Mana bila kita mengaji kitab-kitab akidah Islamiyah ataupun kitab-kitab tauhid, kita jumpa perkataan asma' dan sifat. Walaupun ulama tu tak sebut tentang tauhid 3. Kita akan jumpa perkataan tauhid uluhiyah dan juga rububiyah. Walaupun ulama itu dia tak sebut tentang konsep 3 serangkai. Yang tu yang maksud kontekstual dengan tekstual. Baik. Kemudian yang menariknya kalau tuan-tuan tengok perenggan selepas tu, dia kata apa? Perlu difahami bahawa Imam Ibn Taymiyah dilahirkan pada kurun ke-6 Hijrah. Bermakna beliau bukan seorang salaf. Kan? Dari segi zaman. Dari segi zaman dia bukan salaf lah. Kan? Dari segi zaman dia bukan salaf. Kan? Salaf merujuk kepada mereka yang hidup pada kurun ketiga pertama Hijrah. Itu betul, kan? Dari segi salaf ataupun tidak, kalau kita sebut zaman, maka dia bukan salaf lah. Tapi kita menyebut tentang istilah salaf, manhaj salaf, salafi dan sebagainya, dia merujuk kepada metodologi, method dan metodologi manhaj, kan? Walaupun kita hidup zaman sekarang tahun 2023, tahun 1444, 45 semua ni tuan-tuan sekalian, tapi kita berpegang ataupun kita cenderung kepada manhaj salaf. Kita hidup lebih daripada 1400 tahun daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita lebih suka kepada manhaj salaf. Sebab tu bila kita bincang pasal kitab ni tuan-tuan, manhaj antara salaf dan khalaf, kita cuba untuk mendamaikan dan mengharmoni, kan, di antara dua manhaj ini, walaupun kita sendiri cenderung kepada manhaj salaf. Baik. Kemudian dia kata apa? Kalau tuan-tuan tengok itu, selepas dia sebut tentang Imam Ibn Taymiyah dilahirkan pada kurun ke-6 Hijrah, apa semua tu, tuan-tuan tengok selepas tu. Dia sebut justru jika dilihat dari sudut pengasas aliran Tauhid, Tauhid sifat 20 dicetuskan oleh ulama salaf. Nampak tak? Manakala Tauhid 3 serangkai diasaskan oleh ulama khalaf. Sebab apa? Sebab dia sebut di sini Imam Ibn Taymiyah lahir pada kurun ke-6 Hijrah. Tu dari segi zaman. Ada segi zaman. Lepas tu, tuan-tuan tengok. Realitinya, dia kata, realitinya, hakikatnya, fil haqiqah, kan? Imam Ibn Taymiyah berusaha membentuk aliran ini dengan menggunakan pendekatan salaf. Nampak tak? Walaupun dia 6 Hijrah, tapi dia menggunakan pendekatan salaf. Yang kita cerita manhaj salaf tu lah, kan? Manhaj salaf. Dari sudut, kenapa dia kata menggunakan pendekatan salaf? Sebab dia kata dari sudut mengutamakan nas daripada Al-Quran dan Sunnah, dan menggunakan dalil akli yang tidak berlawanan dengan nas dan tidak keterlaluan menggunakannya. Cuma dia kata di situ, fatwa ni dia tak berapa setuju beberapa perkara. Dia kata walaupun begitu, mungkin terdapat beberapa kesilapan dalam usahanya itu yang boleh membawa kepada salah faham dan penyelewengan. Dia tak kata Ibn Taymiyah itu yang menyeleweng, tapi dia kata pihak yang menggunakan
fatwa Imam Ibn Taymiyah itu yang berlaku salah faham dan penyelewengan. Tuan-tuan boleh baca panjang lebar dalam fatwa tersebut. Baik, itu yang pertama yang saya nak highlightkan kepada tuan-tuan sekalian. Kemudian tuan-tuan tengok tajuk yang perenggan bawah tu, dia tulis tajuk Tauhid 3 yang wajib diimani. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Tauhid 3 ni tidak sesat. Kan? Tauhid 3 diterima oleh pihak berkuasa agama Pulau Pinang. Sebab dia kata secara umum, jika dilihat kepada pendefinisian ketiga-tiga bahagian tauhid tersebut, maka kita wajib mengimaninya kerana ia merupakan hakikat yang bertepatan dengan nas. Nampak tak? Dia kata, sebab bila kita tengok definisi tiga-tiga tu, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' dan sifat, dia kata kita wajib mengimaninya. Mana tiga-tiga tu tak ada siapa yang kata bahawa sesat kalau kita mengimani tiga tu. Kan? Sebab apa? Sebab dia adalah hakikat. Dia adalah kebenaran yang menepati nas. Maka dia bagi pun contoh. Tauhid uluhiyah. Kenapa kita wajib beriman dengan tauhid uluhiyah? Dia bagi contoh surah Al-Anbiya ayat 25. Ada dalil kan, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi, sehingga akhir ayat. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa dia? Iaitu la ilaha illa ana fa'budun, bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan daku. Jadi itu menunjukkan bahawa tauhid uluhiyah ni memang tauhid yang benar kan dalam agama kita. Lepas tu tuan-tuan boleh tengoklah dia punya apa kita panggil sebagai nas-nas yang dia berikan untuk menunjukkan bahawa kita wajib mengimani kesemua ketiga-tiga pembahagian yang dibuat. Pembahagian yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian. Cuma selepas tu tuan-tuan boleh tengok di bawah tajuk salah faham dan salah penerangan mengenai tauhid 3. Yang dia tak setujunya ialah berkenaan dengan salah penerangan mengenai tauhid 3. Tapi tauhid 3 dia setuju kan. Contohnya disebut bahawa dalam fatwa Darul Ifta Mesir kan. Dalam fatwa Darul Ifta Mesir disebut tentang apa yang menjadi masalah ialah melainkan dia Syekh Ibn Taymiyah telah melampau dalam dakwaannya bahawa tauhid ini, iaitu tauhid rububiyah, tidak cukup dalam perkara keimanan, kerana orang-orang musyrik juga mengakui tauhid rububiyah, dan kebanyakan kumpulan umat ini yang terdiri dari mutakallimin, dan selain daripada mereka telah merasa cukup tentangnya dan mereka mengambil mudah tentang tauhid uluhiyah. Yang tu ada perbezaan pendapat, yang mana dalam fatwa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa fatwa Mesir, itu Darul Ifta Mesir, disebut tentang ketidaksetujuan mereka dengan Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Tapi dari sudut asal usul asal usul pembahagian tauhid kepada uluhiyah dan rububiyah, Darul Ifta Mesir setuju. Kan kalau tuan tengok dalam fatwa tu, perenggan yang atas tu dia sebut Darul Ifta Mesir dalam fatwanya menyebut, dan pembahagian tauhid kepada uluhiyah dan rububiyah adalah daripada pembahagian yang baru yang tidak datang daripada generasi salafus salih, dan orang pertama yang menciptanya mengikut pendapat yang masyhur ialah Syekh Ibn Taymiyah. Jadi maknanya di sisi dari Ifta Mesir, mereka mengatakan bahawa yang pertama memperkenalkan istilah tauhid 3 ni Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah. Dan yang menariknya tuan-tuan tengok dari Ifta Mesir, dia kata apa? Lepas dia sebut Syekh Ibn Taymiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Kan? Kalau bahasa kita sekarang ni yang kita selalu sebut rahimahullah. Rahimahullah. Jadi cuba tuan-tuan tengok, ada orang yang dia mendakwa dia Azhari, dia duk sokong kaedah
ataupun manhaj Al-Azhar dan sebagainya, tetapi dia menyesatkan Ibn Taymiyah, dia mengutuk dan mencaci, mengeji Imam Ibn Taymiyah dan sebagainya. Tapi dari Ifta Mesir sendiri, pihak berkuasa agama dalam bahagian fatwa di Mesir sendiri yang rasmi ni tuan-tuan sekalian, bila sebut Syekh Ibn Taymiyah ataupun Imam Ibn Taymiyah, lepas tu dalam bahasa Melayu kita kata semoga Allah merahmatinya. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kita tak setuju dengan siapa pun, dengan Ibn Taymiyah ke dengan siapa pun, kita jangan mengeji, kan? Kita jangan mengeji. Jangan kita buat orang tu macam kaki maksiat, orang yang membawa kemungkaran, merosakkan agama. Sedangkan pihak berkuasa fatwa Mesir pun menghormati Imam Ibn Taymiyah, kan? Soal tak setuju benda biasa, kan? Malah dalam mazhab yang sama pun berbeza pendapat, kan? Kalau tuan-tuan tengok sama-sama ulama Hanabilah, kan? Sama-sama ulama Hanabilah berbeza pendapat tentang isu-isu dalam agama. Itu benda biasa, kan? Soal qada semayang, wajib qada ataupun tidak sembahyang yang kita sengaja tinggalkan, itu benda biasa, kan? Itu benda biasa. Takkan kita nak menyesatkan mana-mana ulama hanya kerana kita tidak bersetuju dengan fatwa dia, kan? Siapa yang bersetuju dengan fatwa Imam Ibn Taymiyah dan juga dan juga muridnya, kan, iaitu ulama-ulama lain yang bersetuju dengan Imam Ibn Taymiyah, maka faddal, kita jangan pula menghentam ulama yang berbeza pendapat. Contoh dia qada semayang, kalau kita kata siapa yang sengaja meninggalkan semayang, maka dia tidak wajib qada sebab kita nak ikut Imam Ibn Taymiyah, faddal. Tapi kita jangan keji orang yang kata wajib qada, sebab yang kata wajib qada ni 4 mazhab. Qaul mu'tamad 4 mazhab, kan? Daripada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali pun qaul mu'tamad, semua 4 mazhab ni kata walaupun tinggal semayang secara sengaja sekalipun wajib qada. Jadi itu benda biasa. Sama macam dulu kita pernah bincang, saya tak ingat di sini ataupun di mana, tentang qabliyah Jumaat ada ataupun tidak ada. Itu benda khilafiyah, kan? Siapa yang berpegang kata tidak ada qabliyah Jumaat, faddal, kan? Dan dia kata sembahyang yang ada tu sembahyang sunat mutlak, faddal. Maka kalau dia nak sembahyang, itu sembahyang sunat mutlak, bukannya qabliyah Jumaat. Tapi siapa yang kata ada qabliyah Jumaat sebab dia pakai apa kita panggil sebagai qiyas, kan? Walaupun setengah ulama tak setuju qiyas dalam isu dalam soal ibadat, tapi ada ulama yang bersetuju dengan soal qiyas dalam ibadat, maka dia qiyas dengan qabliyah zuhur. Jadi siapa yang nak kata adanya sunat qabliyah Jumaat kerana qiyas kepada qabliyah zuhur, faddal. Dia macam tu, kan? Jangan sampai tahap kita ni mengeji, kan, ulama-ulama besar, ulama-ulama yang diterima oleh ulama kemudian dan dianggap sebagai ulama yang muktabar sebesar seperti Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi ini bukti yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, bahawa pihak berkuasa fatwa Mesir pun mengakui, kan, muktabarnya Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, kan? Sebab disebut rahimahullah ataupun semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Kemudian dia huraikanlah di situ, kan, berkenaan dengan istilah-istilah yang dikemukakan oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Baik. Cuma kalau tuan-tuan tengok di bawah sekali itu ada perbezaan berkenaan dengan tauhid asma dan sifat. Yang tu tuan-tuan boleh baca sendirilah berkenaan dengan perbezaan pendapat ulama dalam isu tauhid asma dan sifat. Baik. Kita kembali kepada karangan Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala. Baik. Sambung Imam dalam kitab kita ini juga termaktub di akhir surah Al-Hashr.
selepas disebutkan beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang ke-24, kan, ayat 24, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dia adalah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mengadakan, yang membentuk rupa, kan, al-musawwir, kan, al-musawwir, yang membentuk rupa. Untuknya lahul asmaul husna, untuknya nama-nama yang sebaik-baiknya, ataupun setengah terjemahan Melayu disebut nama-nama yang indah, kan, the beautiful names of Allah, al-asmaul husna. Bertasbih kepadanya, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang tiada bandingannya lagi maha bijaksana. Tuan-tuan, kita hidup ni, kita kena melakukan amalan yang betul dan tepat. Kita terlebih pun tak boleh, kita terkurang pun tak boleh. Dan benda yang kita amalkan tu mesti sesuai dengan kadar dia, dengan masa dia, dengan tempat dia, dan perlu melihat kepada kesesuaian. Sebelum saya hurai yang ni, saya bagi contoh yang mudah untuk tuan-tuan faham. Sifat marah. Yang ni pun saya pernah jelaskan sebelum ni. Sifat marah. Allah Ta'ala berikan kepada kita sifat marah. Marah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan mempunyai sifat marah yang tidak betul, dia akan membawa disaster, dia akan membawa malapetaka, dia akan bagi problem dekat kita. Tapi marah juga, kalau kita marah pada kadarnya yang betul, tempat yang betul, masa yang betul, maka dia akan jadi sifat yang terpuji, yang akan membawa pahala kepada kita. Jadi marah tu sifat yang sama, tapi dia ada kadar dia, dia ada bentuk dia, dia ada cara dia. Contoh apa? Kita ada anak perempuan, kita ada isteri, tapi mereka keluar rumah tak tutup aurat, ataupun pakai perfume yang melampau, yang boleh bau dengan jelas, dengan kuat, seperti yang kita kata sebagai tabarruj jahiliyah. Tabarruj jahiliyah. Maka kita sebagai ketua keluarga, sama ada kita sebagai bapa ataupun kita sebagai ibu, wajib kita tegur dia. Dan kita tak suka benda yang dia buat, yang kita benci perbuatan tu, kemarahan tu lillah, kerana Allah. Itu mendatangkan pahala kepada kita, sebab itu diwajibkan ke atas kita untuk kita perbetulkan apa yang dilakukan oleh anak kita. Tapi kalau kita marah dekat dia, kita maki hamun dia, kita hina dia, kita pukul dia, maka kemarahan itu dia jadi buruk. Benda yang tak perlu kita pukul sampai mencederakan dia. Jadi tuan-tuan nampak tak bagaimana pentingnya kita ada keseimbangan. Marah yang melampau pun tak boleh, langsung tidak marah pun tak boleh. Kena sederhana. Dan kaedah dia, cara dia mesti betul. Itu contoh mudah untuk kita faham. Sama juga dengan benda-benda lain. Maka macam itulah juga tuan-tuan, bila kita berbicara berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ni tuan-tuan, yang mana kita disuruh untuk memuji Allah. Kita kalau di pejabat tu kita tengok, ada setengah orang dia bodek bos dia melampau-lampau, kan? Benda yang tak betul pun dia puji juga. Maka itu contoh sifat memuji
yang dilarang dalam agama, yang buruk. Orang tengok pun orang meluat. Kan? Saya sendiri pun tuan-tuan, kalau orang puji saya secara melampau, saya pun tak suka. Dan saya percaya tuan-tuan pun macam saya juga. Kita tak suka orang yang kaki bodek, kaki ampu. Kita tak suka. Kita nak kawan-kawan kita orang yang ikhlas. Itu yang kita mahu. Baik. Dengan Allah Ta'ala bagi kepada kita benda-benda ni supaya kita mudah faham. Maka dengan Allah, kita disuruh untuk memuji Allah. Kan? Kita disuruh untuk mengagungkan Allah. Kalau kita di pejabat, kita dengan manusia, kenapa yang ada orang puji, bodek dan sebagainya? Sebab dia nak benda. Dia nak benda. Setengah orang, dia puji bos dia bodek bos dia pasal apa tuan-tuan? Dia nak kenaikan pangkat. Saya pernah bersembang dengan satu orang pegawai tinggi, tak mau sebutlah, dalam jabatan apa. Dia duduk cerita sama-sama dia orang ni. Dia kata kalau bos yang besar dari Putrajaya tu datang ke Penang, kan, bos yang besar dari Putrajaya datang ke airport, nanti ada seorang ni memang kaki ampu. Duk tunggu dah dekat airport. Duk tunggu dah. Nanti dia akan tanya, bos nak makan apa, nasi kandang ke apa, dia akan bawa. Tak apalah yang soal dia nak ampu ke apa, tapi saya nak cerita kepada tuan-tuan, sebab apa dia buat? Sebab dia nak something, betul tak? Dia nak something. Dia nak benda. Apa yang dia nak? Contohnya, kenaikan pangkat. Sifat manusia ni tuan-tuan, kalau kita nak bagi pangkat, yang kita nampak siapa? Orang paling dekat dengan kita. Kan? Hak biasa makan dengan kita, hak kita selalu jumpa, itu sifat biasa bagi manusia. Benda ni tuan-tuan, logik ni kita mudah faham. Kita mudah faham. Allah Ta'ala bagi banyak benda kepada kita untuk kita mudah faham. Dengan Allah, tuan-tuan sekalian, bukanlah saya nak samakan Allah dengan manusia, tapi supaya tuan-tuan faham kenapa penting kita ni bertasbih kepada Allah. Kenapa penting kita memuji Allah. Kenapa penting kita mengagungkan Allah. Sehingga kan seringan-ringan perkataan seperti subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, itu memberikan pahala yang memberatkan timbangan kita. Padahal very simple, ringkas je, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tapi itu sangat disukai oleh Allah, sehingga Allah memberikan pahala yang memberatkan timbangan kita. Maka kita alih yang perangai kita suka ampu orang, suka bodek orang, kita alih yang tu, kita bagi sifat tu pada diri kita dalam kita membesarkan Allah. Sebab yang betul-betul boleh bagi rezeki kepada kita bukan manusia ni, tapi yang benar-benar akan bagi rezeki kepada kita hanyalah Allah. Kita puji Allah, kita besarkan Allah, kita agungkan Allah. Maka Allah lah yang kita kata Ar-Razzaq, pemberi rezeki yang sebenar-benarnya, yang memberi rezeki kepada kita. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, kita perlu jaga diri kita. Hak mana perangai kita suka puji orang sebab ada apa, udang sebalik batu. Orang kata udang sebalik mi. Pasal apa mi tak tahulah, mi mamak ke mi bodoh. Saya dulu tak tahu mi bodoh ni pasal apa nama mi bodoh. Mi goreng bodoh, nasi goreng bodoh. Pasal apa ada nama bodoh? Rupa-rupanya pasal tak ada lauk, tak ada apa. Dia mi goreng semata-mata. Oh, tu nama bodoh. Kan, tak apalah. Kan. Jadi orang kata ada udang sebalik batu. Tapi kita dengan Allah tak kira lah. Nak guna istilah ada udang sebalik batu. Allah Ta'ala mengetahui bahawa kita sebagai hamba memang kita tak ada pengharapan kita, melainkan kita hanya bergantung kepada Allah semata-mata. Kita sakit, siapa yang boleh sembuhkan kita? Hanyalah Allah. Kan? Kita dihina oleh manusia, siapa yang boleh muliakan kita? Tak ada siapa yang boleh muliakan kita melainkan Allah. Kan? Semua itu adalah Allah yang duduk depan mata kita, yang kita nampak atas dunia ini adalah sebab-sebab yang kita kata asbab-asbab. Tapi hakikat sebenarnya semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ni tuan-tuan dia kata
bertasbih kepadanya, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dia yakni Allah yang tiada bandingannya lagi maha bijaksana. Tuan-tuan, kenapa kita azan, kita berhenti sekejap? Fadal, fadal, fadal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sedang hadir mukminin, bila kita sebut tadi berkenaan dengan sebab apa penting kita belajar dan kita faham tentang asma' dan sifat. Contohnya kalau tuan-tuan tengok
sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dalam semayang. Dua surah tu yang antara yang Nabi suka pasangkan, iaitu surah Al-Kafirun, kan, qul ya ayyuhal kafirun, dengan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Nabi suka pasangkan dua ni, kan, qul ya dengan qul huwallah. Dalam satu, contohnya Nabi kerap baca, contohnya sewaktu sembahyang sunat subuh. Satu lagi sewaktu sembahyang witir, kan, dan juga sembahyang maghrib. Jadi ini contoh yang menunjukkan kepada kita bahawa penting tauhid yang ada, khususnya yang ada dalam surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas. Maknanya apa? Para ulama bila dia huraikan kepada kita sunnah yang Nabi paparkan, yang Nabi tunjukkan kepada kita ini, para ulama mengatakan bahawa sebab kedua-dua surah ini dianggap sebagai pembuka amalan dan juga penutup amalan. Malah dua surah ni juga antara dua surah yang disunnahkan kepada kita baca sewaktu kita nak tidur, kan, selain daripada yang kita amal ayat kursi, amanah rasul, dan dua lagi qul, kan, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Maknanya kita mulakan siang kita dengan tauhid dan kita tutup hari kita nak tidur itu juga dengan tauhid. Jadi itu contoh kenapa kita orang-orang Islam ini penting jaga tauhid yang ketiga itu, yang kita panggil asma dan sifat. Dan satu lagi, tuan-tuan sekalian, yang disebut oleh para ulama, mereka mengatakan bahawa asma dan sifat ni ialah dasar ilmu agama. Dia punya foundation dia, kan, foundation dia. Kalau foundation tu tidak kuat, asas tu tak kuat, habis, kan. Dekat apa bayang lepas yang runtuh. Itu contohlah. Tak kira lah lantai dia ke tiang ke apa, kita tak tahu, itu nanti pihak berkuasa akan bagi tahu. Tapi masa nak bina mula-mula tu, bila asas tak kukuh, runtuh. Soal semen ke pasir apa campur tak kena apa, kita tak tahulah. Tapi itu kita tapi pokoknya ialah foundation tu, asas tu kena kukuh. Kalau tidak runtuh. Maka ilmu agama macam tu, kan. Jadi tauhid asma dan sifat yang kita duk mengaji ni, yang ketiga itu asma wa sifat. Termasuklah bila kita sebut asma, sifat dan af'al sekali, ia adalah ilmu yang dianggap, yang dihukum sebagai asl, kan, prinsip dalam agama. Jadi semua ilmu ni dia mesti ikut kata ilmu asas ini. Maka bila kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadi sesat. Contoh, kalau tuan-tuan tengok, saya selit sikit kepada tuan-tuan sekalian, itu berkenaan dengan satu ajaran sesat yang dipanggil sebagai ajaran sesat Suhaini bin Muhammad ataupun si Haq, kan, Haq, kan, yang tu Haq, bukan Haq HAQ, bukan HAK ataupun HAQ ni Incredible Hulk, HULK. Don't make me angry. You don't like when I'm angry. Itu zaman saya sekolah rendah dulu ni, cukup suka depan TV tengok dia jadi hijau tu. Tu memang syok, pecah habis semua. Masa dia besar, apa baju dia pecah, seluar dia pun koyak apa semua, kan. Yang tu apa nama dia, David Banner. Ya kot, saya pun tak hafal nama dia. Macam itulah. Jadi Hulk, the Incredible Hulk, say Hulk, bukan HAQ. Jadi kalau tuan-tuan tengok fatwa ni, saya baca sikit fatwa ni, fatwa Johor. Saya baca sikit. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor telah buat keputusan bahawa fahaman dan ajaran yang diasaskan dan dibawa oleh Suhaini bin Muhammad atau Suhaib ibn Muhammad atau si Hulk, kena sebut tu bagi ni, ataupun apa jua nama ataupun gelaran yang digunakan, yang dikaitkan dengan Suhaini bin Muhammad itu, dia kata ajaran sesat, menyeleweng dan bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam. Tak apalah yang tu. Tapi kenapa jadi macam tu?
Contoh tuan-tuan tengok. Mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada Tuhan. Kita kalau ilmu asas kita kukuh, cerita ni tak timbul. Cerita macam ni tak timbul. Tapi sebab ilmu asas dalam agama tu ada problem, kan setengah orang tuan-tuan, zaman muda tak peduli beragama. Zaman muda duk kejar dunia, kejar pangkat, kejar kekayaan. Bila dah melalui satu tempoh waktu dalam hidup dia, dia mulai insaf. Maka mulai nak cari agama. Jadi orang yang mulai nak cari agama ni kadang-kadang dia tersilap channel. Kalau dia jumpa geng-geng dis tak apa. Tapi dia jumpa geng-geng this incredible Hulk. Ni yang problem. Bila dia jumpa geng incredible Hulk ni tuan-tuan, yang ni masalah. Sebab apa? Contoh dia kata, kalau tuan-tuan tengoklah. Dia kata apa? Rahsia Tuhan ni, bahagian yang kelima. Dia kata, saya berpendapat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah esa bersalahan dengan makhluk. Dah pening. Yang kita mengaji selama ni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa. Maksud manusia biasa ni bukan bermaksud Nabi tu tidak istimewa, bukan. Tapi maksud Nabi kita ni manusia biasa, maksud dia Nabi tidur macam kita. Nabi juga ada nafsu syahwah macam kita yang kahwin. Jangan kata syahwat Nabi sama macam kita, bukan macam tu. Tapi maknanya Nabi kahwin macam kita kahwin. Kan? Nabi ni dia berjual beli macam kita. Itu maksud dia. Nabi makan minum macam kita. Tapi dapat dekat orang yang tidak ada asas yang betul ni tuan-tuan, akhirnya dia kata Nabi ni tak serupa dengan makhluk. Nabi tu adalah esa. Habis. Sedangkan benda ni benda yang very basic, benda yang paling asas dalam agama, tapi orang boleh ikut. Dan orang yang ikut ni tuan-tuan bukan orang calang-calang. Bukan orang calang-calang. Kita tak pelik. Tuan-tuan tengok yang ikut ajaran sesat di Malaysia ni. Saya duk tengok JAKIM keluarkan senarai ajaran sesat di Malaysia ni 154. Ada 154 yang senaraikan secara rasmi oleh JAKIM sebagai ajaran sesat. Dan tuan-tuan tengok pengikut dia siapa? Kalau yang ikut ni orang jahil, orang kampung yang bukan educated, kita kata sebab dia jahil. Tapi yang paling kita sedih, profesor pun ada, doktor, bukan doktor biasa, bukan MO medical officer, doktor pakar pun ada, pensyarah universiti, bukan level pensyarah universiti biasa, yang kita kata profesor pun ada. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya pernah sebut kepada tuan-tuan, ada satu orang profesor di Pulau Pinang kita ni yang isteri dia main mengadu kat saya macam mana suami dia terlibat dengan ajaran sesat. Mana bukan orang ada degree, first degree, basic degree, dia ada PhD. Dan bukan setakat ada PhD, level dia naik tahap profesor, tapi boleh terikut dengan ajaran sesat. Pasal apa? Sebab ilmu yang paling basic dia tak ada, kan? Bersalahan dengan makhluk, dia kata. Lepas tu dia kata apa lagi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada jantina. Takkan haru? Kalau Nabi tak ada jantina, macam mana Nabi ada anak? Ada Fatimahnya apa semua. Kalau Nabi tak ada jantina, macam mana Nabi ada hubungan kelamin dengan isteri-isteri Nabi? Aisyah cerita macam mana Nabi mandi wajib dengan dia. Kan? Itu menunjukkan bahawa Nabi manusia biasa macam kita. Dari sudut itu. Kan? Dari sudut itu, Nabi manusia biasa macam kita. Nabi bukan malaikat. Nabi bukan tidak ada jantina. Kita ingat dulu, ada satu ustaz dalam YouTube yang orang duk sebar. Dia nak cerita hebatnya wanita-wanita mulia ni, macam Fatimah puteri Nabi, macam Asiah isteri Fir'aun, semua ni dia cerita ni. Apa dia antara kehebatan mereka ni? Tidak ada haid. Tu dah. Tidak ada haid tu tanda hebat. Kita pun duk pening, seduk fikir. Kalau saya tak tahulah tuan-tuan. Kalau saya lah, isteri saya tak ada haid, pening tuan-tuan. Pening. Kita ada anak perempuan kan? Kita ada anak perempuan. Kalau anak perempuan kita tidak ada haid, kita happy ke kita sedih? Kita sedih. Kena pergi jumpa doktor, dapatkan rawatan, apa cerita ni, tak payah cerita tak ada haid. Haid terganggu pun problem. Kadang-kadang kita ni nak angkat Nabi ataupun nak angkat isteri Nabi ataupun anak Nabi, kadang-kadang kita melampau. Kan? Kita tidak menggunakan ilmu yang benar. Kan? Lepas tu macam-macam dakwaan dia sehingga menyebabkan
pihak berkuasa agama dalam negara kita mengeluarkan fatwa ajaran ini sebagai ajaran sesat. Termasuk dia mengatakan bahawa Nabi tidak ada kemaluan. Oh, jahat. Dulu tu ingat ada dakwan ustaz dalam YouTube, dia kata antara karamah, kalau saya tidak silap Imam Abu Hanifah dia sebut, antara karamah Imam Abu Hanifah ialah tidak kentut selama 40 tahun. Saya tuan-tuan, kalau tak kentut ni penyakit. Penyakit. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi jumpa doktor. Doktor, saya ni dah tak kentut seminggu. Jangan 40 tahun, seminggu. Agak-agak doktor kata apa? Usus hang tersumbat ni. Kan? Tak kentut seminggu pun masalah, tuan-tuan. Tak payah seminggu. Kan, kalau sehari pun tak kentut pun problem dah. Ada siapa di kalangan kita dalam dewan kita ni yang ada karamah? Ambil ismayang tu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, satu wuduk. Mari kita lawan, tengok siapa paling lama wuduk. Tapi dia kata Nabi tak ada kemaluan. Kita dengar yang ni pun kita tahu dah ni ajaran sesat. Dia kata apa? Suhaini Muhammad ni, dia kata telah terpotong. Dia kata kemaluan Nabi telah terpotong, bukan baru potong. Maknanya dari awal lagi. Banyaklah dakwaan dia yang karut marut. Kan? Dia buat tafsiran yang melampau dan sebagainya. Dan dia kata apa? Dia kata bahawa Adam makan buah, Hawa melalui mulut atas, lalu jadi halkum. Kan? Yang kita jadi ada halkum pasal itulah, pasal Nabi Adam makan buah. Lepas tu Hawa makan buah, kan, Nabi Adam melalui mulut bawah, lalu jadilah ovari. Mulut bawah, tak mau sebutlah apa dia, kan. Jadilah ovari. Yang akan menyebabkan wanita datang haid setiap bulan. Rupa-rupanya perempuan dapat haid tu pasal itu. Ni semua karut, kan. Jadi itu contoh benda-benda yang basic, kan. Dan dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada kemaluan, dan menyatakan peristiwa Sayyidina Ali melihat Nabi tidak ada kemaluan menyebabkan dia dapat gelaran karramallahu wajhah. Pasal Sayyidina Ali yang tengok. Ini semua ajaran-ajaran karut. Jadi itulah contoh, tuan-tuan sekalian, kenapa kita ni ilmu-ilmu yang basic, kan. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga yang ketiga yang kita sebut malam ni, tauhid asma dan sifat, itu very significant, penting, mustahak, kan, untuk kita halusi, untuk kita pelajari dengan metod ataupun kaedah yang betul. Sekadar itu, mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Betul. Okey. Takut pengen dia klik boleh, tapi klik dia jadi sengit, sound tak dia tak. Kalau dia kena megang sound masuk. menarik.